pelajari sejarah masa lalu. Semua dunia ada di sini. Sejarah, 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 sejarah. Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Resam di lautan mencorak tamadun di daratan. Itulah antara pelambangan yang memberi makna tersendiri di Filipina. Resam itu menampilkan budaya hidup masyarakatnya. Wajah-wajah keriangan ini mengisi pesisir pantai, tanda nikmat alam semula jadi di bumi Filipina. Sejak lama, lautan mencorakkan jati diri masyarakatnya dalam membina tamadun di bidang pelayaran dan kemahiran meraih rezeki dari sumber lautan. Daerah ini menyumbang 20% daripada sumber tangkapan ikan bagi Filipina. Visayas, satu daripada 3 kepulauan Filipina yang memiliki gugusan pulau terbanyak. Daripada 7.107 pulau di Filipina, 6.000 daripadanya terletak di Kepulauan Visayas. Pulau utama di bahagian ini ialah Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte dan Samar. Dan di antara pulau-pulau ini, Pulau Cebu tampil sebagai sebuah daerah yang banyak menyimpan kenangan pahit manis perjuangan menentang penjajahan. Malah Pulau Mactan, sebuah pulau kecil yang terletak bersebelahannya, menjadi medan perjuangan itu. Siapa menyangka di pinggiran pantai Pulau Mactan ini berlangsung peperangan antara kuasa tempatan dengan penjajah Spanyol. Pertempuran pertama antara kuasa barat dengan pemerintah tempatan berakhir dengan kekalahan Spanyol. April 1521, penduduk Melayu bersenjatakan panah dan lembing diketuai raja mereka bernama Lapu-Lapu menyerang 5 armada dengan 30 kapal perang Spanyol bersama 1.235 tentera diketuai oleh Ferdinand Magellan. Di pertempuran ini, Ferdinand Magellan terbunuh di tangan Raja Lapu-Lapu. Dia terkena panah beracun di kakinya dan bulu runcing menembusi mukanya. Hanya sebuah kapal bernama Victoria bersama 65 tentera musuh berjaya berundur. Namun, hanya 18 orang yang selamat sampai ke Spanyol. Ferdinand Magellan disebut sebagai kuasa penjajah pertama membawa pengaruh agama dari Spanyol ke Filipina. Dia juga dianggap orang pertama hampir berjaya mengelilingi dunia. Hari ini tugu peringatan Magellan di Vienna berhampiran tempat dia dibunuh.
Magellan yang berketurunan Portugis turut menyertai serangan Portugis ke atas Melaka pada tahun 1511. Kehadirannya ke Filipina mewakili kerajaan Spanyol untuk menjajah dan mengembangkan agama anutan bangsanya. Sejarah tidak boleh dipadam. Kejayaan Lapu-Lapu membunuh Magellan, bangsawan Spanyol yang terkemuka itu, menjulang namanya sebagai wira yang berjaya mengekang kuasa Spanyol di bumi Filipina. Malah, kerajaan Filipina hari ini secara rasmi memberi pengiktirafan tentang peranan Raja Lapu-Lapu dalam perjuangan sucinya memartabatkan kedaulatan Filipina. Tugu Lapu-Lapu berdiri megah untuk mengisi detik bersejarah seorang wira Melayu berjaya mempertahankan maruah bangsa dan agamanya. Dialah anak Melayu yang diwartakan berjaya menghalang kuasa penjajahan Spanyol di awal abad ke-16. Kisah itu telah lama berlangsung. Yang tinggal ialah persoalan mengenai agama Lapu-Lapu. Benarkah Lapu-Lapu dan rakyatnya beragama Islam atau mereka berpegang kepada animisme? Kami menyusuri daerah Bandar Sibu sambil memikirkan rasional di sebalik perbezaan pandangan ini. Ini ialah pejabat hal ehwal Islam Sibu di Jalan Borromeo. Pejabat hal ehwal Muslim atau OMA kini terdapat di setiap bandar utama Filipina. Daripada 89 pertubuhan Islam seluruh Filipina, OMA adalah satu-satunya badan rasmi Islam yang berada di bawah naungan kerajaan Filipina. Alimuddin M. Madano, pengarah di Pejabat Hal Ehwal Muslim di sini. Dia graduan di bidang pentadbiran dan pengurusan. Jati dirinya sebagai seorang berbangsa Melayu serta mendukung cita-cita Islam di Filipina mendorongnya membuat kajian mengenai ketamadunan Melayu di daerah ini. We believe that there are already Muslims here in Cebu. These islands, including Manila, were inhabited by Muslims. Unfortunately, in 1521, the Spaniard came over, which was headed by Ferdinand Magellan. So, the natives of Cebu, which we believe are Muslims, fought with Ferdinand Magellan in the island of Mactan here in Cebu. And the Raja of Mactan, Raja Lapu-Lapu, killed Magellan. And we believe that Raja Lapu-Lapu is the first Malay who have killed big man from foreign countries, invaders. We believe that the fight against Magellan and the Spaniards was to preserve Islam in this island. Penduduk tempatan Cebuanos mendakwa bahawa Raja Lapu-Lapu adalah ketua kaum pagan yang beragama animisme. Tetapi Muslim Filipino percaya bahawa Raja Lapu-Lapu sebenarnya beragama Islam, seperti juga Raja Sulaiman di Manila dan Raja Lakandula di Tondo. Walaupun kira-kira 4 tahun selepas Magellan dibunuh, Spanyol kembali ke Filipina dan cuba menyebarkan pengaruh mereka. Kekalahan Magellan membawa kepada ekspedisi kedua yang menyusul bersama 7 buah armada pada tahun 1525. Namun, kedua-dua komandernya mati di lautan Pasifik. Manakala ekspedisi ketiga pada tahun 1526 gagal menemui Selat Magellan. Ekspedisi penjajahan keempat pula berlangsung pada tahun 1527 untuk menjajah Mindanao tetapi gagal. 15 tahun kemudian, satu lagi cubaan menjajah Mindanao turut gagal. Menyedari kekuatan penduduk Islam di Mindanao mendorong Spanyol untuk menumpukan usaha penjajahan ke atas Kepulauan Visayas. Dan 44 tahun dari tarikh pendaratan Magellan di Pulau Mactan, barulah ekspedisi penjajah Spanyol di bawah Miguel Lopez de Legazpi berjaya menawan Cebu pada 1565. Dan ini sebenarnya adalah faktor utama yang menghalang sebarang usaha untuk Islam bertapak di kepulauan ini selama kira-kira 400 tahun. Hanya pada pertengahan kurun ke-20, Islam kembali subur di kepulauan ini. Kami akan kembali. Kami kembali.
Berakhirnya penjajahan Spanyol pada tahun 1898 diikuti penjajahan Amerika Syarikat pada tahun 1946 membuka lembaran baru dalam perkembangan tamadun Filipina. Pendekatan Spanyol sebelum ini yang menggunakan kaedah pecah dan perintah memisahkan penduduk beragama Islam yang tertumpu di selatan Filipina. Hanya selepas merdeka, ramai penduduk Islam dari Mindanao berhijrah ke seluruh pelosok negara Filipina termasuk ke Kepulauan Visayas ini. Hari ini, tiada lagi sempadan kaum dan agama memisahkan kesatuan bangsa Filipina. Malah Pulau Sibu dan Pulau Mactan yang dipisahkan oleh sebuah selat kini dihubungkan melalui sebatang jambatan. Ia diberi nama Jambatan Mactan. Kami menyusuri laluan di Sibu ini sebagai satu usaha menyingkap peradaban yang berlangsung di bumi yang pernah mencatat sejarah perjuangan bangsa Melayu. Dewan Bandaraya Sibu, mercu tanda bandar yang dianggap terawal di Filipina. Perhitungan ini diukur dari waktu kedatangan Spanyol ke negara ini. Ruangan bersejarah ini turut menjadi tumpuan penduduk tempatan meraih rezeki. Sibu juga terkenal kerana pengeluaran gitarnya yang berkualiti tinggi. Di sini ia lazim dijual di jalanan. Kawasan mendepani Dewan Bandaraya Sibu ini menjadi tumpuan pelancong menyaksikan kesan waktu silam. Di ruangan ini, Ferdinand Magellan meletakkan batu asas pertama pengaruh penjajah Spanyol di bumi Filipina. Sibu pernah dijadikan ibu negara Filipina oleh Spanyol pada 1565 sebelum berpindah ke Manila pada 1571. Di selatan Bandar Sibu, kesibukan semakin berkurangan. Di satu sudut jalan ini, kelihatan sebuah masjid yang menjadi mercu tanda baru kepada kewujudan penduduk Islam di sini. Pejabat Ehwal Agama Islam di Sibu atau OMA mencatatkan tren dan jumlah penganut Islam di keseluruhan Kepulauan Visayas. Dan berdasarkan catatan mereka menunjukkan bahawa daripada sejumlah sifar pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, jumlah penganut Islam di pulau ini meningkat sedikit demi sedikit pada tahun 1960-an. Sehinggalah kira-kira 12 tahun selepas itu, iaitu kira-kira pada tahun 1972, ia menunjukkan peningkatan yang agak mendadak. Dan pada hari ini, jumlah penganut Islam di keseluruhan pulau ini menjangkau lebih 200,000 orang dengan lebih 40 masjid dan 24 madrasah. Dan apa yang anda lihat ini ialah Masjid Al-Khairiyah, iaitu masjid yang terbesar di Bandar Sibu, terletak di tengah-tengah Bandar Sibu ini sendiri. Pelajar universiti berhampiran sering melawat masjid ini sebagai tugasan amali memenuhi syarat kajian mata pelajaran perbandingan agama. Pelajar-pelajar Universiti Santa Carlos ini bukan beragama Islam, tetapi di sini mereka diterima baik untuk memenuhi hasrat pengkajian mereka. Satu daripada syarat mata pelajaran pilihan di universiti di sini ialah mengkaji mengenai perkembangan agama di Filipina. Dan mereka memilih ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wadi lagi sila magkuagan ng mga choir siguro. Bilal muda, Abdullah Limbah, 29 tahun, diberi tugas untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai masjid ini. Al-Khairiyah Mosque. Al-Khairiyah. Al-Khairiyah. Bersebelahan dengan masjid ini, sebuah bangunan kecil dijadikan pejabat sekretariat Al-Khairiyah. Walaupun ia dibina serba sederhana, tetapi aktiviti sentiasa berlangsung. Pembantu Imam Zainal Abidin Kamamak, 42 tahun, diberikan peranan membantu pelajar-pelajar ini dalam kajian mereka. Pero may limit lang kasi bawat prayer doon meron tinatawag namin ang subo, ang doon prayer namin 2 rakat, mid 2 rakat,
magbaw ang presidente. How this does your religion di kapitun. Zainal Abidin telah menjadi pendakwah sejak 8 tahun dahulu dan kunjungan pelajar atas tujuan pengkajian ke sini sudah menjadi kebiasaan baginya. Wailin dan Maria pertama kali melawat masjid dan pengalaman ini sangat menarik bagi mereka. Inilah antara gambaran kebebasan keagamaan di Kepulauan Filipina hari ini. As I understood Islam, yes, they have different history, but they have the same goal for peace and for development of the world. That's how I see it. Islam really follow the teachings of the Quran, which is the Holy Bible. For me, Islam is more obedient on basing on laws. Unlike Christians, for example, there are laws in the Bible, in our Bible, but not everything of it that we follow. Unlike Islam, they really follow what is on the written in the Quran. Kami akan kembali. Kami kembali. Di pedalaman Pulau Mactan, ladang tebu menghiasi pandangan mata. Daerah ini antara pengeluar tebu terbesar di Filipina. Pada dasarnya, hasil pertanian dan perikanan di sini menyumbang lebih 22% daripada sumber pendapatan Filipina hari ini. Yang jelas perkembangan Islam sangat ketara. Di setiap pulau di Kepulauan Visayas banyak masjid kelihatan. Di Panay terdapat 6 masjid, Negros 11 buah masjid, Leyte 7 masjid, Samar 5 masjid, Bohol 4 dan Sibu 8. Malah di Pulau Mactan, tempat asal Wira Filipina Raja Lapu-Lapu, terdapat 2 buah masjid. Kebanyakan penduduk di sini berasal dari Mindanao. Penghijrahan ke Sibu disusuli dengan penubuhan sebuah persatuan Islam. Melalui persatuan itu, mereka menerokai kawasan ini dan secara gotong royong menyediakan kemudahan asas sekadar yang termampu. Inilah antara usaha secara kolektif dalam menyediakan kemudahan keperluan air bagi sebilangan penduduk di sini. Khairuddin Panda, 41 tahun, berhijrah ke sini membina penghidupan baru bersama anak istrinya 12 tahun lalu. Khairuddin, graduan Pusat Pendidikan Islam di Kota Batu, Mindanao, secara sukarela menjadi imam dan tenaga pengajar madrasah ini. Di samping mengadakan kuliah harian, dia bersama beberapa guru lain mengadakan pengajian khusus agama pada hari Sabtu dan Ahad. Penempatan keluarga Islam mengisi ruangan kiri kanan masjid ini yang terletak di Humai-Humai, Bandar Lapu-Lapu. Kawasan ini dibeli hasil kutipan derma 18 keluarga Islam pada tahun 1975. Mereka kemudiannya membagikan tanah ini mengikut lot kecil bagi mendirikan penempatan masing-masing. Bought the lot. The area of the lot is 1,265 square meters. So, Alhamdulillah, because of the help of our brother here, especially the vendors who have a business in the public market, they are giving an ounce to build a mosque. Sumbangan orang ramai memungkinkan sebuah masjid terbina di sini. Muhammad Hamzah Badio dibantu timbalannya Muhammad Hashim Bagai, 40 tahun. Kebanyakan mereka adalah peniaga yang memiliki kedai pakaian dan barangan basah di pasar Bandar Lapu-Lapu. Muhammad Hashim, seorang peniaga kain,
Dia ke Manila setiap bulan membeli kain dan menjualnya di pasar Lapu-Lapu. Hashim dan Hamzah Badio antara yang merintis jalan membentuk penempatan baru Islam di sini. Kebanyakan yang tinggal di sini terdiri daripada rakan peniaganya di pasar Lapu-Lapu. Antaranya Abdul Hamid. Hasil daripada jualan kain perca yang dipasarkan di bandar Lapu-Lapu sebelum ini membolehkan dia berkongsi membeli tanah di dalam kawasan masjid ini. Tanpa disedari, dalam jangka waktu daerah ini dihuni oleh penduduk Islam, warisan baru yang dilahirkan di sini sudah menjangkau usia remaja. Fatimah adalah anak kelahiran di sini ketika kawasan ini baru didiami keluarganya. Mereka menjalani kehidupan yang serba sederhana, tidak pernah mengenal kemewahan, saling bantu-membantu sesama insan dan mudah melafazkan kesyukuran terhadap nikmat yang diperolehi di sini. Mereka sebahagian daripada 2,000 umat Islam yang tinggal berselerakan di sekitar bandar Lapu-Lapu ini. Meskipun begitu, perkembangan ini tidak terhenti di sini. Muhammad Hamzah Badio dan Muhammad Hashim Bagai diamanahkan mencari penempatan baru untuk memenuhi keperluan penghidupan yang lebih selesa. Kawasan ini yang satu masa tidak didiami, kini berubah membentuk kehidupan sebuah perkampungan Islam. Aspek yang mendokongi perkembangan ini ialah kebebasan beragama dan sistem perhubungan yang melebarkan arus interaksi antara kaum dan bangsa. Tidak mustahil kesejahteraan bangsa dapat dibina atas keutuhan nilai murni yang dicipta dalam resam beragama. Sekian persembahan Jejak Rasul dari Cebu, Kepulauan Visayas. Semoga apa yang telah kami paparkan membawa manfaat pada kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran dengan paparan yang lebih menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Beberapa menyenangkan, beberapa menegangkan, semangat yang dapat ditolong. Cerita yang berkesan dari sejarah masa lalu, semua dunia ada di sini. Sejarah, 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 semua dunia ada di sini.